So, baru-baru ni geng, saya ada terdengar lah bualan mulut orang bahawa daripada Politeknik Kuala Terengganu ni ada dua insan yang terpilih dapat diterbangkan ke Vietnam. So, apa yang diorang buat kat sana, kita nak tahu dalam podcast ni. Cakap macam apa kita Action. Action sungguh ke? belum habis tambang orang memang sungguh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar di luar sana. Anda bersama saya, host anda, Mighty, dalam podcast Cerita Sini, Habis Sini, eksklusif untuk anda. So, baru-baru ni geng, saya ada terdengar lah bualan mulut orang bahawa daripada Politeknik Kuala Terengganu ni ada dua insan yang terpilih dapat diterbangkan ke Vietnam. So, apa yang diorang buat kat sana, kita nak tahu dalam podcast ni. So, tanpa buang masa, saya jemputlah Faris dan juga Hafizah. Hai, saya Faris Sidran selaku Timbalan Presiden PRS Pemimpin Rakyat Siswa Politeknik Kuala Terengganu dan Saya Nafizah binti Ishak selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kuala Terengganu. kami adalah dua orang pelajar yang diterbangkan ke Vietnam. Betul. Okey. Faris dan juga Hafizah, Ya, selamat datang kembali. Ya, Terima kasih. Sama-sama kerana- panggil. Sama-sama panggil. Ada job. Wah, ada job datang. Okey, baiklah. So, baru-baru ni lah saya dengar kabar berita angin berita Angin Kabar angin. Kabar angin lah, Ah. salah. Kabar angin yang korang telah diterbangkan ke Vietnam. Ya, Apa betul. cerita sebenarnya? Apa cerita? So, saya dengar lah korang pergi tu atas sebab kembara eksplorasi asyik. Ya, Betul. betul. Oh, faham. So, beritahu sikit tak? Apa tu? Apa tu kembara eksplorasi Asia ni? So, apa benda? Boleh secara ringkas untuk viewer ataupun pendengar untuk tahu. Okey, secara ringkasnya Kembara Eksplorasi ASEAN ni adalah kerjasama antara YUMPSA, Yayasan Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah, okey, untuk pergi CSR. CSR ni adalah kerja orang kata macam pendekatan dengan komuniti lah, Faham? secara ringkasnya. Secara ringkas. Okay. So, itulah boleh secara ringkas kat apa itu kembara eksplorasi Asia lah. Pada nikahan tu. Pada ringkas. Okay, baik. So, Tak cukup sendak padat lagi. Oish. So, orang ni dalam kita dekat PKT ni ada dalam 600 lebih pelajar. Ya. So, macam mana tiba-tiba orang daripada 600 tu, dua orang ni boleh terpilih untuk terbang ke Vietnam. Macam mana? Boleh cerita tak? Kita orang pun tak tahu yang tu. Mungkin rezeki Allah nak bagi. Betul. So, Rezeki tidak tahu. faham. So, itu yang boleh sedikit jangan. kongsikan. Itu pendek Jangan. sangat. Dia macam Panjang Dia kan? macam kita duduk bertenang tengah buat kerja. Dapat mesej daripada SCP yang ada berita baik katanya. Oh, Kita orang betul. pergilah. Dia pergi dan dia cakap ditawarkan untuk ke Vietnam. Okay. Macam teruja sebab boleh pergi Vietnam naik flight. Kita masuk. Sebab tu experience pertama kita orang dah naik flight. Dua-dua kali pertama betul. naik Tak takut? Biasa je. Biasa Biasa je. je. Faham. Yeah, so memang perasaan waktu excited semua tu ada lah. Ya, Sampai, memang ada. tapi kalau ikutkan untuk ke Vietnam ni sebagai MPP dah diberitahu awal. Dah diberitahu awal oleh pengurusan, cuma macam untuk hantar pelajar ke Vietnam tu ambil masa. Mungkin tak hantar pun sebenarnya. Okey, tapi adalah rezeki daripada alumni yang bantu untuk bajet. Dan yang boleh hantar dua orang pelajar je. Jadi pengarah usulkan nama dua orang ni lah yang pergi mewakili pelajar politeknik untuk ke Vietnam. Mewakili PKT lah. Betul. Selain daripada pelajar mewakili Mewakili. Politeknik Kuala Betul. Terengganu. Faham? Bukan tu Kuala Terengganu. Politeknik Malaysia. Uish, Gitu. besar kan? Bukan Kita- kaleng-kaleng, bukan calang-calang kan. Dua orang ni geng. So, saya nak tanya sikit lah. Biasanya lumrah hidup ni kalau nak buat Masya benda baik je, mesti ada masalah. Nak
nak buat benda baik mesti ada cabarannya. So boleh kongsi tak cabaran-cabaran, liku-liku nak membolehkan buat baik CSR dekat Vietnam tu? Ada, boleh ke ceritakan, kongsikan? Cabaran tu memang betul-betul cabaran macam mana tu? Nak mendalam ke? Cabaran biasa ke? Biasalah, sebabnya Ya, saya pun biasa. kalau dapat info yang korang pun waktu tu tengah siapkan FYP kan, Final Year Project. So Betul. macam mana boleh nak pergi sebabnya sukar FYP tu. So macam mana korang boleh? Macam Hafiz dah cakap, mula-mula memang MPP saja yang tahu. PRS memang tak tahu pasal benda ni. Bukan tak tahu, cuma tak dikatakan untuk ambil wakil daripada PRS. Tu kita tak tahu. Jadi cabaran dia tu adalah untuk cari dana. Dana itu cabaran yang paling besar lah. Paling besar bagi kita. Dana. So cara korang mengatasi tu ada, boleh kongsi ke? Kita orang pergi ke jabatan demi jabatan dekat Politeknik ni untuk minta sumbangan yang UMP minta. UMP minta 100 pensel color dengan alat tulis, 100 set. Jadi reaksi ataupun apa counter measure daripada jabatan-jabatan yang korang pergi jumpa ni macam mana dia orang punya? Dia orang ada yang boleh bagi, ada yang tak boleh bagi. Macam salah satu jabatan tu bukan jabatan, unit UPPSI. Dia orang berikan 100 color pencil. Jadi memudahkan kerja kita orang, tak perlu cari lagi. Okay. Orang semua ni walaupun kita ni dah cakap zaman dah berubah, masih lagi ada humanity dalam setiap individu. Yang JKE tak silap bagi pasport lah kita. Betul. Dia orang bagi pasport, duit pasport untuk buat pasport lah. Sebab kita orang ada pasport, tak pernah fly ke mana-mana lagi. Betul juga. Lepas tu yang JTMK tak silap dia bagi apa? Dia yang sponsor yang alat tulis. Dia sponsor alat tulis. Betul. Itulah bagi kita orang yang tu paling besar kali cabaran nak naik demi jabatan-jabatan. Lepas tu dengan FYP lagi. So selain daripada tu, selain daripada FYP, selain daripada anak, ada lagi cabaran yang kita boleh kategorikan perlu hadapi cabaran ni baru boleh pergi ke Vietnam? Ada lagi ke? Yang boleh dikongsikan lah. Kalau dikatakan cabaran untuk nak ke Vietnam tu, yang daripada kami sendirilah, dia ada semasa selepas, iaitu bawa nama baik Poli lah. Since kita orang dua orang daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, jadi kami mewakili jabatan, kami juga mewakili organisasi masing-masing lah. Seterusnya mewakili pula Politeknik Kota Terengganu dan Politeknik Malaysia. So memang cakap berat sungguh lah. Itulah yang paling berat sekali. Nak dikata paling tanggungjawab nak jaga nama baik tu, nak bawakan nama baik Poli tu berat lah. Nak dibandingkan kita Politeknik dengan universiti. Kalau kan kita sebenarnya setaraf je, tapi kita mesti rasa kita ni kerdil. Faham. Humble lah, humble. Betul. Sentiasa humble. Sentiasa rendah diri. So saya rasa kita Scene 2, take 1, action. Okay geng, kembali lagi kita dalam podcast Cerita Sini Habis Sini. So tadi kita dah kupas berkaitan dengan pengalaman apa tu Kembara ASEAN. So kita akan sambung balik lah kita punya penceritaan. Penceritaan Perkongsian. Okay, betul. Okay, so Okay. Hafizah dan juga Farish. Ya saya. So korang sepanjang korang kat sana berapa minggu Seminggu? Jangan minggu. Lama sangat tu, banyak lagi. Sorry. So korang pergi sana, ada tak macam apa yang korang cuba achieve ataupun tujuan korang ke sana lah? Macam Hafizah cakap tadi, tujuan utama kita adalah untuk CSR dekat sana. So itu korang punya, saya nak tahu tujuan korang ke sana lah, bukan tujuan korang dengan agensi-agensi di sana. Tujuan korang tu sendiri ke sana, ada macam tujuan. Nak dapat berjalan ke, nak dapat nombor nombor awet ke sana ke? Ada. Ada. Mati aku. Okay.
So boleh beritahu tujuan korang ke sana? Macam okay, Kalau untuk Faris dulu lah, untuk tujuan Faris lah ke sana. Tujuan saya adalah untuk first memang lah jalan. Jalan, okey. Sebab tak Peluang nak- kan? Peluang. Peluang yang ada kita gunakan. Berjalan dekat luar, kenal budaya orang, Kenal orang-orang kat sana. kenal kenal orang. Kenal orang-orang kat sana. Tak bawa balik. Tak bawa balik, okey. Lepas tu macam cakap kenal budaya je. Kenal Kenal budaya, budaya, memang. lepas tu kenal tradisi Okey, orang. faham. So, kalau untuk visa pula? Tujuan ke sana? Kalau ikut tujuan utamanya memang nak ambil peluang ni. Berjalan tu yang kedua kiranya nak ambil pengalaman. Pengalaman. Sebab kita ada organisasi kita, jadi mungkin lepas join program orang, lepas ni kita boleh buat program kita sendiri. Faham. Macam tu. So itu tujuan masing-masing punya tujuan lah ke Betul. sana. Betul. So kalau tadi terfikir macam kat sana untuk apa tu cari benda nak bawa balik sini ke, ada ke? Benda macam mana tu? Benda yang dimaksudkan tu benda ke benda? Ilmu ke, barang-barang ke? Barang-barang tu dah bawa balik. Okey, faham. Ilmu Dah terima juga kan? Dah terima juga. saya Saya pun terima Ah. juga. Kalau ilmu tu macam banyak ilmu yang kita orang belajar kat sana. Cara bercakap, cara dia orang menjual macam mana. Oh, kat sana. alang-alang sebabnya Faris ada buka pasal bercakap. Korang ke sana dia punya language, ada language barrier ke? Kalau dekat macam kita orang punya tujuan asal tu kan untuk CSR. Jadi CSR tu kita orang pergi dekat Mahat. Okey. Yang dekat Mahat tu dia punya first language is Vietnamese lah. Dan cara bahasa Vietnam tu. Mother tongue lah, Okey. mother tongue. Yang second language dia memang bahasa Melayu. Oh, bahasa Melayu. Jadi kita communicate dia pakai bahasa Melayu je. Oh gang, so saya dapat ilmu baru hari ni. Saya tak tahu, saya tak pernah tahu pula. So dia orang memang dia punya cara bercakap fluent Tapi ke? tak berapa fluent fasih lah. Fasih, tapi- Kalau di yang tahulah memang dia orang ada subjek bahasa Melayu tu sendiri. Dalam silibus orang belajar memang dah ada bahasa Melayu. Faham. Jadi communicate dengan dia orang kalau ada yang faham English tapi sebabkan English tu bukan dia orang punya second Yelah. language, susah sikit nak communicate. Jadi kalau itu kan kita orang nak macam communicate tu dah English. Rupanya dia orang faham bahasa Malaysia. Dan kita terus communicate BM je. Tapi penggunaan bahasa, penggunaan kata tu macam ada setengah tu dia tak faham apa yang kita cuba sampaikan. Tapi still kena guna Google Translate lah. Okey. Ini agak shocking lah bagi saya sebabnya kita memang dulu bahasa Melayu ni memang antara bahasa yang agung dan gah lah. Tapi ditelan oleh zaman, kita punya bahasa ni tak berapa dah. So bagi saya memang agak terkejut lah dengan khabar berita yang ini. Saya agak terkejut. Terkejut saya. Terkejut saya. So kita beralih pula lah soalan yang seterusnya. Boleh tak korang ceritakan seorang-seorang one by one lah. Pengalaman kat sana lah, korang buat apa, ke mana, daripada Faris dulu kalau boleh. Bila saya dulu. Daripada awak dulu lah. Boleh. Hari pertama kita orang sampai ke sana, hari Ahad lah. Ahad. Kita orang daripada airport terus ke Ho Chi Minh dulu untuk sarapan dekat sana semua. Ho Chi Minh tu dia Bandar. pusat bandar ke? Pusat bandar yang membangun. Pusat bandar lah bagi Tapi bukan ibu kota dia orang kat situ. Okey, faham. Lepas tu kita orang terus ke Tay ni. Tu kawasan kita orang nak buat CSR tu. Okey. Kita orang menetap dekat situ selama 3 hari. Ahad, Isnin, Selasa. Selama 3 hari tu adalah program-program yang kita orang buat, iaitu antaranya adalah English Fund, amali solat. English is fun. Sorry. Lepas tu amali solat, pengurusan jenazah, lepas tu pun street sign. Street sign. Ya, kita nak bagi dia orang tahu apa tu sains dekat tu. Sebab dia orang kan dalam kawasan Mahat. Bukan dekat street. Bukan. Sebabnya street sign, saya membayangkan orang ajar sign tu kat street. Macam buat Bukan. tuang mekanik. Bukan. Bukan lah. Okey. Bukan.
Kita ajar macam dia orang nak bagi dia orang kenal apa sains dan teknologi. Sebab dia orang kat kawasan tu tak dapat pendedahan macam sains apa semua tu. Faham. Jadi kita orang ajar dia orang macam mana main api, guna sabun. Lepas tu ada robotik sikit lah. Oh, yang main juga yang lah tu. sabun ni yang sabun yang boleh terbakar tapi Ya. Oh, Fahmi. saya pernah tengok kat TikTok tapi saya tak pernah buat kan. Kita nak terbakar bulu aku. So, kalau Fiza pula, macam mana pula dia punya pengalaman ataupun point of view dekat sana? POV. Pengalaman overall boleh kata pengalaman tu seronok dan sangat memberi pengalaman lah. Sebab Pengalaman memberi pengalaman. Okay. pengalaman yang sangat memberi imbuhan lah untuk diri sendiri. Okay, macam Faiz kata, first day tu kita orang dah sampai dekat Vietnam. Masuk je Vietnam tu macam betul macam artis. Oh, yang macam yang bila turun airport tu ada orang tunggu-tunggu tu. Betul. ya. Oi. Tapi kalau ikutkan dia orang tak tunggu kita orang. Tak semua tu boleh dapat peluang macam tu Betul, kan? tapi orang-orang yang tunggu tu dia bukan tunggu kita orang. Dia memang ada artis sebenarnya lalu tadi. Terperasan? Betul. Tapi dia orang macam family sangat lah dengan tu. Okey. Semua siapa-siapa yang lalu pun dia orang Oh, so memang dia sambut dengan hati yang terbuka lah. Betul. Okay, lepas turun je daripada flight tu, kita orang naik bas pergi ke Malaysian Street dulu. Oh, ada Malaysian Street? Betul, ada Malaysian Street yang dia jual, barang yang dijual tu kita boleh beli dengan mata wang ringgit. So memang orang cakap bila Malaysian Street ni memang ada vibe Malaysian ke dia cuma memperjualkan barang Malaysia? Dia bukan memperjualkan, dia bukan menjual barang Malaysia, tapi dia still jual macam barang daripada Vietnam. Cuma kita boleh beli dengan mata wang ringgit. Dan dekat situ. Tapi memang dekat situ kiranya kita boleh kalau keluar malam ke keluar pagi ke memang orang Malaysia je kat situ. Orang Malaysia yang datang beli. Kiranya macam kita ada kawasan tumpuan untuk orang Malaysia beli macam tu. Kiranya kalau kita tak tukar duit pergi mata wang Vietnam kita still boleh guna ringgit dekat sana. Okay, lepas tu pergi makan dan kita orang perjalanan 3 jam ke madrasah tu dan kita orang disambut baik oleh pengurus madrasah tu sendiri, Ustaz Abdul Rahman. Kita orang makan memang kalau kata tak risau makan halal apa semua kat situ tak, sebab kita orang makan disediakan oleh ustaz tu sendiri. So sebabnya dah cakap pasal makanan halal ni kan. Tanggapan tanggapan biasa orang-orang kita lah. Betul. Kalau keluar negara ni kan, dia orang mesti memikir macam mana aku nak makan, halal ke tidak ni. So macam kalau korang dekat madrasah mungkin disediakan. So kalau selain daripada waktu madrasah tu, korang ada keluar untuk cari makanan-makanan, macam cakap dia punya cuisine Vietnamese punya cuisine ada ke? Dia tak ada. Bukan tak mencari, tapi sebabkan dekat rumah ustaz tu sendiri, ustaz yang sediakan makan tu, dia dah bagi kita orang rasa makanan Vietnam tu sendiri. Oh, so memang itu makan roti yang keras kat luar, lembut kat dalam tu, makan cecah sup. Makan banh mi. Okay, faham. Dia dah bagi kita orang rasa So- vibe Vietnam tu kiranya. Jadi kalau dekat macam dekat Malaysian Street tu pun kira makan tak risau sebenarnya. makanan halal semua. Mostly halal lah. Tapi bila kita keluar berjalan yang ada waktu bebas tu, dia tak, kiranya waktu lapang untuk keluar berjalan tu, kita kaji sendiri lah. Oh. Tapi kita ada penunjuk arah kita sendiri. Jadi Ada. kita tanya dulu. Ada tour guide. Ni okey tak? Ni boleh tak makan? Faham. Ada tour guide kat situ. Lepas tu kalau macam lagi ada pengalaman yang communicate dengan diorang pakai bahasa Melayu. Since diorang punya madrasah kan, syllabus diorang bukanlah duniawi. Maksud duniawi tu tak adalah macam science, maths. Jadi kita adakan street science yang diorang belajar pasal sains. Tapi memang katanya street science, tapi dia punya konsep tu dekat street tu jalan kan, tapi dia bukan dekat kawasan luar pada madrasah. Kita guna semua fasiliti yang ada dekat madrasah tu. Kita susun meja dan diorang datang macam by counter lah untuk tengok satu-satu. Kita adakan street science, STEM yang guna teknologi. Kita adakan robot lah kiranya. Kita tunjukkan diorang yang pakai brush car.
Ada yang Solaka. Tu sains yang kita ajar diorang tapis air. Yang ada kalau yang itu bab sains lah, lain dengan teknologi. Jadi kita masukkan ada teknologi, ada English. Since diorang tak faham English tu, kita communicate dengan diorang nak cakap macam eyes, nose. Jadi kita yang belajar bahasa Vietnam dengan cikgu di balik. So that's selain daripada korang mengajar, korang pun belajar lah. Betul. Sama-sama belajar. Gitu. Proses pembelajaran sehingga ke yang lahat. Betul. So itulah ke masih ada lagi pengalaman yang korang boleh ceritakan? Kalau ikut pengalaman tu kita banyak, memang tak tertulis, tak tercakap. Tak tercakap. Tapi yang hari keempat ke hari keberapa yang kat U? Hari keempat hari keempat. Yang hari keempat kita orang berpakaian Melayu. Tradisional Melayu kita. Kita orang pergi ke Malaysia Education dekat Vietnam. Malaysia Education Vietnam. Jadi macam Kementerian Pendidikan luar negara. So masa ambassador kita lah. Betul. Okay. Itu lepas habis program dengan, sebabkan tujuan asalnya dengan komuniti, jadi awal-awal tu memang dengan itulah kiranya dengan madrasah je. Habis 3 hari dengan madrasah baru ke konsul pendidikan tu. Ambassador yang dekat Vietnam. Lepas tu kita ke University Management of Technology Vietnam. Dekat situ pun kita buat persilangan budaya. Cara diorang sambut pun macam sama dekat airport. Memang heartwarming. Betul. Faham? Jadi memang kiranya dekat sana tu diorang macam, sebabkan kita pergi bawa persilangan budaya, jadi kita dah berpakaian tradisional Melayu yang diorang sangat impress dengan kita punya pakaian lah. Saya hari tu berbaju kebarung, jadi diorang macam impress, oh cantiknya baju. Sebab diorang punya baju kan macam terbuka sikit. Jadi dia macam impress tengok baju kita yang tertutup, sopan. So sebelum kita beralih soalan, so boleh tak Faris bagi satu, Fizzah bagi satu pengalaman ataupun pengalaman yang paling memang bermakna dan tak boleh dilupakan satu. Setiap seorang satu lah. Pengalaman yang saya tak boleh lupakan, saya berkenalan dengan pelajar-pelajar Mahat yang tak, sebabkan dekat Mahat. Dekat Mahat. Yang lelaki dengan perempuan dia asing. Jadi saya boleh kata close dengan diorang yang pelajar Mahat tu lah. Adalah a few names yang ingat. Diorang sangat macam welcome kita untuk bergaul dengan diorang. Sampai nak balik tu 10 kali kat lambai. Nak titik kat air mata tu. Sebabnya kita 3 hari sama-sama. Diorang macam terlalu welcome bila kita nak semayang. Diorang yang, sebab kita nak ke toilet tu dah tak berselipar. Jadi bila kita sampai depan toilet tu, diorang yang letakkan selipar bagi kita. Bukan kita kata kita nak pinjam, tak sempat kata lagi diorang dah bagi. Lepas tu rasa macam dengan layanan tu, macam bila nak tinggal tu adalah rasa sikit dekat hati. Itu memang betul-betul pengalaman ataupun pengalaman yang memang tak boleh lupa lah. Macam mana kita communicate, nak communicate, nak dekatkan diri dengan diorang tu sebenarnya dah susah. Bila dah connect tu sakit juga nak tinggalkan. Tu kalau untuk Faris pula? Macam saya macam mana nak cakap, pengalaman tu banyak tapi flight lah. Tu paling besar. Memang flight lah. Flight lah. Lepas tu dapat kenal ramai kawan kat sana. Rasa macam seperti saya masa sampai dekat flight ke masuk EU ke masuk universiti dia orang tu, memang macam kita sambut orang biasa kat sini. Bukan macam gitu. Macam lain waktu macam bagi saya macam besar. So saya rasa itulah sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan saudara Faris dan juga saudara Fizzah lah. So korang yang tengok ataupun dengar podcast ni, kalau korang suka dengan kita orang punya konten ni, cuit. Nanti kalau pergi Vietnam jangan lupa try avocado blended. Tu sedap. Avocado blended dengan air limau. So betul. Saya tak pernah rasa.
Saya betulkan je lah cakap dia. So, terima kasih kepada Fizah dan juga Faris. Terima kasih kerana sudi sekali lagi mari ke sini menjadi guest untuk Ada podcast masa tak kami. lagi. InsyaAllah boleh. Banyak lagi boleh dikongsikan dengan pendengar-pendengar yang So, terima kasih juga pada pendengar-pendengar di luar sana yang support kami. Kalau korang inginkan lagi konten seperti ini, ingin kami menambah lagi konten kami, jangan lupa like, share and subscribe. So, sampai jumpa lagi kita dalam next episode. Okay geng, stay lit, stay connect. Cerita sini, habis sini. Cut. balik-balik. Balik dulu.